Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kali ini, Ahmad Maslan pula buat kejutan paling dahsyat, paling tak dijangka dan pastinya membuat seluruh rakyat negeri Kedah menonton dan menunggu apa tindakan Menteri Besar Kedah pada kali ini. Tunggu mesyuarat Selasa depan ada MB Kedah atau tidak? Itu kata Ahmad Maslan pada satu sidang media selepas lawatan rasmi beliau. Kata Ahmad Maslan, kita tunggu mesyuarat Majlis Kewangan Negara pada Selasa depan. Ada Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mohamad Sanusi Mat Noor atau tidak? Kata Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai dakwaan Mohamad Sanusi berhubung surat daripada Kementerian Kewangan yang dihantar kepada pejabat Sultan Kedah. Kononnya merancang menyingkirkan beliau daripada menganggotai Majlis Kewangan Negara. Tanpa memberi jawapan mengenai kewujudan surat itu, Ahmad hanya memaklumkan semua menteri dan ketua menteri dijemput menghadiri mesyuarat terbabit. Katanya, kita tunggu mesyuarat Majlis Kewangan Negara pada Selasa 18 April yang akan datang. Jam 9 pagi di Kementerian Kewangan di mana semua menteri besar dan ketua menteri akan dijemput, katanya. Tambahnya lagi, mesyuarat akan dipengerusikan sendiri oleh Menteri Kewangan. Jadi kita tunggulah ada Menteri Besar Kedah atau tidak, katanya pada satu sidang media selepas lawatan ke Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JBPH di sini pada hari ini. Terdahulu, Mohamad Sanusi dilaporkan telah berkata bahawa setakat ini beliau masih tidak berhasrat untuk mendedahkan surat daripada Kementerian Kewangan yang dimaksudkannya itu. Pada hari lalu, media melaporkan Mohamad Sanusi, Menteri Besar Kedah, mendakwa terdapat usaha terancang untuk kononnya menyingkirkannya sebagai Menteri Besar dan sebagai Menteri Besar yang mewakili Kedah dalam Majlis Kewangan Negara dengan menamakan Setiausaha Kerajaan Negeri SUK Datuk Norizan Kazali sebagai pengganti. Perkara 108 Perlembagaan Persekutuan walau bagaimanapun menetapkan Majlis Kewangan Negara itu perlu diketuai oleh Perdana Menteri atau mana-mana menteri yang dilantik. Manakala setiap negeri diwakili individu yang telah diperkenankan oleh Sultan atau yang di-Pertuan Negeri. Mohamad Sanusi yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah berkata, perkara itu didedahkan supaya apa yang dirancang tidak akan menjadi kenyataan. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya pun tidak pasti apa yang Sanusi sedang buat sekarang, tapi yang pasti saya ingat dulu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah pernah juga tegur memberikan peringatan supaya memberikan kerjasama yang baik dengan membuat hubungan yang baik dengan Kerajaan Persekutuan, dengan kepimpinan Persekutuan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita tunggulah. Betulkah dakwaan Sanusi ini? Betulkah dia ini disingkir? Dan satu lagi, kalau memang betul ada surat itu, kasih dedah lah. Kasih tunjuk itu surat biar satu Malaysia tahu. Biar satu Malaysia nampak surat itu, baru ngam. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah bersama-sama dalam channel ini, sudah menjadi member dalam channel ini, sudah subscribe. Bagi yang belum, saya mohon untuk anda tekan butang subscribe, like dan share, komen banyak-banyak dan boleh join member. Bekas Setiausaha Politik Ketua Menteri didakwa telah makan rasuah sebanyak RM400,000. Ui, ini
Tak cukup gaji lagi kah? Bekas setiausaha politik. Setiausaha politik ketua menteri lagi tu. Ini betul-betul lah, kalau betul ini terjadi, betul-betul salah guna kuasa. Tak puas hati dengan gaji kah? Aduh. Bekas setiausaha politik kepada bekas ketua menteri Melaka mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session di Melaka hari ini di atas 12 pertuduhan menerima suapan berjumlah RM408,736 pada 2017 dan 2018. Datuk Rosli Hassan, 52 tahun, dituduh menerima suapan itu di antara Mei 2017 sehingga Februari 2018 dalam bentuk pengubahsuaian rumah milik isterinya di Jalan Pokok Mangga 61, Taman Pokok Mangga yang bernilai RM323,736. Beliau juga berdepan dengan 11 pertuduhan secara rasuah menerima suapan wang berjumlah RM85,000 menerusi bayaran kad kredit di antara Mei 2017 sehingga 19 Oktober 2017. Kedua-dua suapan itu sebagai upah bagi membantu sebuah syarikat untuk dilantik sebagai kontraktor bagi projek mereka, membina dan menyiapkan sebuah masjid, dewan serbaguna, 3 lot kedai dan rumah sampah secara reka dan bina di atas sebahagian tanah di lot 341 dan lot 345 Mukim Bacang bernilai RM5.28 juta. Pertuduhan mengikut Seksyen 16(a)(b) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 Malaysia mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Timbalan pendakwa raya Irwan Shah Abdul Samad telah menawarkan jaminan sebanyak RM80,000 dengan seorang penjamin serta syarat tambahan pasport diserahkan kepada mahkamah serta perlu melapor diri ke pejabat SPRM sekali sebulan. Bagaimanapun, Peguam Azrul Zulkifli Stroke memohon agar jaminan RM30,000 dijadikan bercagar dan RM50,000 tidak bercagar, memandangkan tertuduh tidak lagi bekerja dan hanya mengharapkan pencen sebanyak RM2,018 sebulan. Selain terpaksa menanggung 2 isteri dan 8 anak. Hakim Elizabeth Payawan membenarkan permohonan Azrul dengan mengenakan syarat tambahan dikemukakan pihak pendakwaan dan menetapkan 16 Mei untuk sebutan semula kes. Wow. Ini harap-harap dapat keadilan selayaknya lah. Dan kita mendoakan semoga semua pihak dapat melaksanakan tugas dengan baik dan kita mau melihat negara Malaysia akan terus maju dan makmur. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.